Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah kerana tengah hari ini dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan membenihkan, menyuburkan iman kita kepada Allah SWT. Jadi renungan tengah hari ini tuan adalah berkaitan dengan su'ul khatimah dan juga husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah maknanya kesudahan hidup yang baik. Sehingga kita mestilah berusaha untuk memastikan hujung hidup kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dan yang Maimunah, Datuk Syakab, Al-Masalah semua yang hadir, Al-Laga. Jangan lupa share pada teman-teman lain Amin Hussein, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Jangan lupa kongsi pada teman lain sambil kita berehat tengah hari ni, ada yang berpuasa. Moga-moga ada peluang untuk kita mengajak orang kepada kebaikan. Baik. Jadi pertamanya yang kita pelajari daripada hadis Nabi SAW, ya, Azlina Hasan, ahlan wa sahlan, Latifah. Nabi SAW telah pun menjelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'amal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Terima kasih ya kerana yang mencadang kepada saya membawa topik ini, Habib Farid Misbah, Ani, Habib Maidin, Ustazah Ummu Fatih dan semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ini, dan mencadang kepada saya supaya membawa topik ini. Yang sangat penting untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita supaya jangan lalai, ya. Kerana innamal a'malu bil khawatim. Semuanya kesudahan hidup kita dikira dengan sebab hujungnya. Kalau permulaannya cantik seperti dalam hadis ini, nampak macam amalan ahli syurga, tapi di hujung lalai, maka mati dalam kelalaian. Na'udzubillah, ya. Ada orang pula yang di awal hidupnya lalai, tapi kat hujungnya sempat bertaubat, lalu Allah telah menerima taubatnya. Jadi hadis ini mengemukakan kita, kata Ibn Abdul Bar, satu peringatan, jangan overconfident dengan apa yang kita lakukan, sangat bahaya. Iaitu apa tahu? Kita merasakan bahawa amalan kita sudah pun diterima oleh Allah SWT. Ya, sehingga dalam hadis mengatakan bahawa ada seorang bertemu dengan temannya yang rajin melakukan maksiat, umur mereka ni dah 40-an ke atas. Dia kata kepada temannya, kau berhentilah buat maksiat, nanti kau mati dalam kemungkaran Allah tahu. Dia pun pergi ke masjid, meninggalkan temannya itu melakukan maksiat. Setiap hari dia lalu, dia akan tegur dengan perkataan yang kasar dan kesat. Kau fulan, bila nak berhenti buat maksiat? Dah tua macam ni, rambut dah putih, berhentilah. Dia pergi lagi melakukan ibadat. Baik tuan-tuan, bila mati keduanya dengan ilmu yang Allah ada, maka Nabi kita telah menyampaikan, yang sentiasa melakukan taat tetapi menghina teman yang buat maksiat, dialah yang kena ke Allah. Mirza Nuruddin, tiba-tiba yang dihina itu dalam hatinya sentiasa rasa penyesalan, tapi tak ada kemampuan nak berubah, belum ada kekuatan. Dia sering ingatkan diri kita, dirimu, wahai diriku, ingatlah engkau melakukan maksiat, orang tu buat taat, nampak? Jadi jangan kita terpengaruh dengan penampilan orang, tuan-tuan, ya. Kerana yang pentingnya kesudahan hidup. Walaupun Ibn Abdullah mengatakan bahawa dalam konteks ini persen orang yang mati dalam melakukan maksiat ini sedangkan awalan hidupnya penuh dengan ketaatan, ya, kalau nisbah dia dikira sangat kecil, tak sampai pun 5%. Orang dibuat taat, kat hujung buat maksiat. Orang dibuat maksiat, kat hujungnya buat taat. Ya, possibility berlaku begitu, chancesnya, persennya kurang. Walaupun demikian diberi peringatan lah. Macamlah kita pergi menunaikan ibadah umrah kan, maka ustaz pun pesan awal-awal, jangan lupa buat ni, ya, buat perkara ni, nanti kau tak buat batal ibadah. Contoh, ustaz pun cerita dulu ada orang pengikut jemaah saya, dia tak buat apa yang dia letakkan ini Maria, lalu ibadahnya tak sah. Dia contohnya dia balik ke bilik, dia tidur bersama dengan isterinya, padahal dah terang banyak kali. Perkara itu berlaku sekali saja dalam ribuan jemaah yang pergi, sekali saja, tapi perkara tersebut berlaku. Bila berlaku, diterangkan, diingatkan. Jangan sampai overconfident kita dan melakukan taat bahawa kita pasti selamat. Maria Ismail, itu perkaranya. Aisyah Ashura, Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan semua. Terima kasih yang kirim star kepada saya. Jadi balik pada hadis tadi,
Penting sangat untuk kita faham bahawa amalan tidak menjamin kedudukan di sisi Tuhan. Yang menjamin kedudukan kita adalah keikhlasan. Dengan sebab keikhlasan itu Allah beri kepada kita rahmatnya, macam tu. Baik ya Allah, Muhammad Kamal Al-Salam. Jadi ingat kepada hadis ni, kata Ibn Al-Bar, walaupun chancesnya amat kurang, possibility berlaku demikian kecil, tapi diingatkan supaya dalam melakukan ibadat jangan overconfident. Dalam ilmu tasawuf kita belajar baik ya, Rasul Gunting Al-Salam juga saya kena share. Tolong share pada teman kita yang lain ya. Alhamdulillah ada lebih 100 orang bersama kita pada tengah hari ini. Catatlah apa doa ke, pandangan ke, poin-poin baru untuk saya tak terlupa ke. Ustaz ni janji macam-macam tapi tak beritahu pun, kata Azizi ya. Ahlan sahlan wa rahmatullahi. Jadi perkara ni berlaku. Bila berlaku maka dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu, walaupun nisbah ni kecil, muasyikin, tapi kena nyatakan. Jadi su'ul khatimah ataupun husnul khatimah yang dimaksudkan adalah kesudahan hidup kita di hari-hari akhir itu, macam mana kedudukannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga belajar dalam hadis sahih, inna hadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misal dhalik thumma yakunu mudghatan thumma yakunu mudghatan misal dhalik thumma yab'athu Allahu malakan fayu'mar bi 40 bi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kita ni bila berada dalam rahim ibu kita sebagai sitis mani 40 hari, sekumpal darah 40 hari, seketul daging 40 hari. Jadi 120 hari. Kemudian datang malaikat disuruh oleh Allah untuk menuliskan 4 perkara. Apakah perkara-perkara itu tuan-tuan? Rezeki, ajal, syaqiyun atau sa'id. Orang ni bahagia ataupun menderita. Maknanya kedudukan kita dan syurga atau neraka telah pun termaktub di sisi Allah. Ya. Lalu dalam hadis ini menerangkan kepada kita kepentingan untuk beramal, kemudian mengharapkan daripada Allah rahmatnya. Seumpama seorang anak, kata Dr. Latif Namulisi, yang telah pun belajar bersungguh-sungguh. Maka si ayah pun kata, ayah tengok kau belajar sungguh nak, maka nanti kalau kau dapat kawasan cemerlang kan, ayah nak beli kau sebuah kereta. Janji daripada ayah yang mulia ni. Si anak pun belajarlah bersungguh-sungguh kat universiti, belajar sampai dapat kawasan paling cemerlang. Oleh kerana kecemerlangan itu dia gembira sangat, tak sempat balik ke rumah, terus bawa sijil itu pergi jumpa, transkrip sijil itu pergi ke kedai kereta yang dijanjikan oleh si ayah. Tunjuk pada owner syarikat kereta, pakcik ni sijil saya, tengok cemerlang kan. Itu ayah saya janji nak dapat kereta. Mana kereta di pakcik? Pakcik dia kata, kau ni skip satu proses. Apakah proses itu? Kau pergi jumpa ayah kau dulu lah, duit daripada dia. Aku pemilik kereta, aku boleh bagi diskaun je, aku tak boleh bagi free. Macam tu kan tuan. Maka dalam konteks bandingan untuk mudahnya kita faham ini, rahmat Allah itu ibarat duit yang ayah keluarkan lah. Memang daripada awal ayah dah janji, tapi bila kita berurusan cemerlang, kita kena jumpa ayah dulu, jumpa kedai kereta kan, macam tu kan. Jadi begitu juga Allah SWT. Rahmat Allah itu dimaksudkan dengan sebab amal yang kita lakukan. Tak beramal langsung tak boleh. Kat universiti belajar kelam kalibut, tenggelam timbul, lama kena ifsal, kena fasa, kena fire daripada universiti, dah keluar tak dapat sijil dijanjikan. Maka tak adalah janji ayah itu. Logiknya begitulah tuan-tuan, nak bagi faham ya. Baik. Sekarang ini saya bacakan satu hadis lagi di la ilah. Ya, an Sahal bin Sa'ad anna rajulan min a'zami al-muslimin ghina'an min al-muslimin fi ghazwatin ghazaha ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara an-nabi faqala man ahabba an yanzura ila rajul min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Sahal bin Sa'ad ini salah seorang sahabat yang paling kaya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, menceritakan bahawa ada seorang kaya yang turut serta dalam perangan itu, dan Nabi telah bersabda pada para sahabat, siapa yang nak lihat ahli neraka, lihatlah orang ini. Maka kami semua hairan, kenapa Rasulullah katakan demikian? Fattaba'ahu rajulun min al-qawmi wa huwa ala tilka al-hal min ashaddi an-nasi 'ala al-musyrikin hatta jurih wasa'ya al-mauta faja'ala dhubabata sayfihi fi baina sadayhi hatta kharaja min baini katifaihi. Ya, lalu para sahabat masih hairan, kenapa Nabi mengatakan fulan ini ahli neraka? Jadi munafik mereka hairan, tengok dalam perjuangan itu, perangan itu dia berperang habis-habisan. Ya, Kali Merin, Linur, ahlan salam semua ya. Lalu seorang daripada kami merasa hairan atas kata-kata Nabi itu. Nabi berkata perkara kebenaran, kita tak boleh kata demikian, dan kita tak dapat wahyu tuan-tuan. Kita tak boleh nak melabel orang tu ahli syurga, orang tu ahli neraka, orang tu banyak kesabaran, tinggi makam di akhirat. Tak boleh, kita tak boleh cakap begitu. Ya, pada ini kerana ramainya
kejahilan, banyaknya kejahilan, maka orang boleh melabel-label orang tu mati kesian ni, masuk syurga lah. Di mana kita boleh cakap gitu tuan-tuan? Ya, kita tak boleh menentukan kedudukan orang dalam syurga ataupun neraka, yang menetapkanlah Allah. Baik, maka orang pun melihat, sahabat pun melihat, kenapa Nabi mengatakan orang yang ahli neraka ya? Nur Ain, Nur Idah, kenapa? Seorang dari kami mengikutinya. Ya, dia berperang habis-habisan dalam perangan itu. Tiba-tiba dia pun luka dalam perangan itu tersebut, cedera parah ya. Terima kasih yang hadir staf Rizal Azumar. Ya, maka seorang dari kami pergi mengikutinya. Di tempat yang jauh daripada orang, kelihatan dia sedang luka itu, dia mengambil pedang dan mencucuk dadanya sendiri, bunuh diri lah maknanya. Sehingga pedang itu berakhir keluar di bahagian ujung itu, keluar di bahagian belakang badannya, maknanya bunuh diri. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa'ad. Ya, Maria Ismail. Maka dalam kes ni, yakinlah kami bahawa Nabi berkata kebenaran. Nabi telah diwahyukan oleh Allah SWT bahawasanya lelaki itu walaupun nampak galak dan giat di dalam perangan, tapi sebenarnya niat dia bukan kerana Allah SWT. Niatnya untuk habuan dunia, untuk kemegahan. Maka dia telah bunuh dirinya kerana tak dapat menahan sakit kerana perangan yang dimaksud itu. Perangan itu pun dia terlibat kerana inginkan kemasyhuran, inginkan disebut-sebut orang, kemegahan dan sebagainya ya. Maka inilah dia satu yang menunjuk kepada kita su'ul khatimah, mati dalam kesusahan yang buruk. Walaupun nampak peperangan jihad, itu orang pergi jihad tu. Bagaimana kita yang tak pergi jihad ni? Mati hari Jumaat je semua kata hari syurga tu. Kita tak cakap gitu tuan. Kita boleh mengatakan rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Allah berrahmat kepada ini. Baik. Dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, dikatakan oleh Ibn Qayyim bahawa husnul khatimah ni ayuwaffaq al-'abd qabla mautihi li-i'tiad amma yughdibullah wa at-taubah min az-zunub wal ma'asi wal iqbal al-ta'at wa amal al-khair thumma yakunu mautuhu ba'da dhalika ala hadhihi al-hala al-hasana. Wa bima yadullu ala hadha al-ma'na ma sahha an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu. Qalu wa kayfa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu bi 'amali khair bi amalin salih qabla mautihi. Bahawa maksud husnul khatimah ni bahawa seseorang itu diberi taufik oleh Allah, taufik mana kekuatan oleh Allah sebelum kematian berlaku untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah murka. Satu. Kemudian kesempatan untuk bertaubat ada Allah selalu. Kita ni siap buat maksiat, tuan-tuan perasan tak? Keluar di rumah mata melihat maksiat, buka handphone maksiat, dengar orang bercakap maksiat, banyak maksiat. Taubat kepada Allah. Kalau tak bertaubat, masalahnya akan menyebabkan hati kita hitam. Hati hitam ni bak gambaran dikemukakan seperti kereta yang wipernya tak bergerak, dia penuh dengan debu, dengan lumpur di bahagian hadapannya. Bagaimana mungkin pemandu itu dapat selamat seandainya cermin kereta tidak dibersihkan dari wiper? Maka demikian juga hati kita bila tidak bertaubat kepada Allah, maka kekotoran itu melekat, adran dipanggil. Kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka hati itu telah menjadi ditenggelami oleh karat-karat daki dan juga kekotoran sehingga mengakibatkan ia tidak dapat membantu kita untuk melihat perkara yang betul sebagai betul, salah sebagai salah. Baik. Wa an Amr bin Hamiq al-Khuzai qala Rasulullah SAW idza arada Allah bi 'abdin khairan ghasalahu qabla mautihi. Ya, qiyama asalahu qala yaftah lahu 'amalan salihan bayna mautihi hatta yarda 'anhu. Daripada Amr bin Al-Hamiq Al-Khuzai berkata, Nabi pernah bersabda, kalau Allah nak menghendaki untuk kita kebaikan, maka Allah akan jadikan kita ni mudah melakukan ketaatan sebelum kematian. Diilhamkan kita untuk buat satu kebaikan. Kadang kita baca cerita khalifah Islam kan, macam mana Sulaiman Al-Malik, khalifah Umayyah yang terkemuka itu, semangat orangnya tinggi, tegap, handsome. Ia membuka banyak negara sampai ke utara Syria itu, masuk ke Turki sebelum adanya Uthmaniyah, lagi lama sebelum ada Uthmaniyah. Ya, maka Sulaiman Al-Malik ni satu hari pergi kat cermin lihat, alangkah hebatnya aku. Maka dia kena ain. Ain ni maknanya asalnya ni Muhammad Abdul. Assalamualaikum. Ya, iaitu merasakan dia hebat sangat. Kita ni kalau masa diri kita hebat sangat, kita katalah masya-Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir min khalaqa tafdilah. Ya Allah, syukurlah kepada Engkau beri pada aku banyak nikmat. Wa kana fadlullahi alayka azima. Ya, banyak kelebihan yang Allah beri pada Engkau, syukurlah pada ini. Tapi Sulaiman ni terus mengatakan demikian, masya-Allah la quwwata illa billah, maka dia menjadi satu dipanggil ain. Ain ni mata yang boleh memberi kesan kepada orang.
bukan saja seorang kepada yang lain, bahkan boleh kena pada diri sendiri. Demikian dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, serta nulis barakallahu fikum. Maka apa yang berlaku sekarang, dia lihat dirinya pada cermin, dia rasa hebat. Maka selepas itu terus dia sakit. Sakit kena falij, macam stroke lah, major stroke. Maka selepas itu dia sudah tidak boleh bertahan lagi dan dia tahu kematiannya sudah dekat. Maka dia nak memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pentadbirannya. Dia melantik adik iparnya iaitu Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. Nampak tak tuan-tuan? Peralihan kuasa yang sepatutnya diberi kepada adik-adik, tapi tiba-tiba bagi pada sepupu. Umar bin Abdul Aziz sepupu dia. Jadi bagi pada sepupu dia. Ini satu tindakan yang memang luar biasa lah. Seorang pemimpin raja biasanya akan mewariskan tahta kepada anak. Jaranglah beri kepada adik-adik, apatah lagi sepupu. Tetapi bagi Sulaiman dibagi kepada sepupunya, kerana melihat sepupunya itu layak untuk memperbaiki segala kekurangan dalam hidupnya. Sebagai pemerintah dahulu, dia akan mati, dia tahu. Maka dia tulis satu wasiat, panggil ketua polis negara dan juga panglima angkatan tentera pada masa itu, Jeneral Besar Hasnah, dan beri surat tersebut. Watikah itu dan mengatakan, ini suratnya, kumpulkan semua yang adik-adik aku apabila aku mati nanti, dan beritahu ini adalah watikah pelantikan daripada aku, cop mohon raja. Sesiapa saja yang bantah, jawapannya sembelih dia. Maka berkumpullah semua, berdegup-degup jantungnya, siapa yang akan nanti menjadi khalifah. Semua ambil perjanjian, siapa bantah saja sembelih. Maria Ismail Maka tiba-tiba mereka semua berkumpul. Ada yang dah merasakan gila yang akan menjadi khalifah. Tiba-tiba dibuat pengumuman, Umar bin Abdul Aziz terkejut. Lawan sembelih kat situ. Maka terpaksa terima, membantah, membawa tak guna, kerana dia dah sign tadi. Tuan-tuan ya. Jadi para ulama berkata, tengok ya, Sulaiman ni bila nak mati, dia sedar bahawa segala kebengkokan, penyimpangan yang dia buat waktu pemerintahan boleh dibetulkan, iaitu melantik sepupu, iaitu adik ipar sendiri yang soleh, adik pada Sulaiman namanya Fatimah, yang kahwin dengan Umar bin Aziz. Maka nantilah dia untuk menggaras tanggungjawab besar itu, dengan harapan bila dia betul, baik, kerana rekodnya sangat bersih, bila dia kepimpinan nanti pasti akan menyelesaikan masalah banyak dan aku boleh diampunkan oleh Allah. Kena fikir ikut tu tahu. Bukan fikir yang beruang pula yang banyak wang orang banyak wang kita hukum, walaupun apa kejahatan dia buat pun kita lupakan. Sebab apa? Sebab banyak wang boleh bantu aku besok akhirat. Besok akhirat kau minta kepada Allah. Ni bukan kata-kata marah atau geram ni. Dah tahu salah pergi sehukum, buat apa? Ambil lah orang yang baik-baik, yang jujur, yang apa, susah payah. Jadi asbab husnul khatimah ni nombor satu sekali tahqiqul iman. Iman ni kena betul dalam diri. Kerana Allah menyatakan dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah menetapkan orang yang beriman itu dengan kata-kata yang tetap di dunia dan juga di akhirat. Maknanya sebelum mati besok pun kalimah itu akan menyelamatkannya. Kalimah apa? Kalimah tauhid, keikhlasan beribadah kepada Allah, kesungguhan, keyakinan yang teguh. Ini semua akan menyelamatkan kita dekat akhirat, dekat dunia dan juga akhirat. Bukan saja dekat akhirat, atau dekat dunia lagi. Tuan boleh Allah sekalian. An Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim idza su'ila fil qabr yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Daripada Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi yang terkemuka ini, mengatakan bahawa orang beriman di akhirat nanti dalam kubur lagi akan ditanya oleh Allah. Menerusi malaikat-malaikat yang mungkar nakir, terus maizan. Bila ditanya, maka dia akan menjawab, Allah itu Tuhannya, Nabi itu merupakan utusan Allah kepadanya, dengan penuh keyakinan. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Ibrahim ayat 27, iaitu Allah berikan ketetapan kepada orang yang beriman di dunia juga di akhirat. Kita belajar bahasa Arab, bercakap macam orang Arab sekalipun, belum tentu dapat menyelamatkan kita ke akhirat. Dan menyelamatkan kita ke akhirat adalah akidah yang benar. Baik. Yang berikutnya kita lihat perkara pertama adalah keimanan yang tetap kepada Allah yang teguh. Itu akan menyebabkan seorang mati dalam husnul khatimah. Kita lihat perkara yang kedua, seperti yang nyatakan sebelum tu tuan-tuan dimulai Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam hadis itu turut menjelaskan, Nabi mengajar kita ista'izu billahi min azabil qabr. Mintalah kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Azab kubur ni adalah
memang benar-benar ada. Nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, Allah menjelaskan bahawa kami akan kena mereka azab yang dekat sebelum azab yang jauh. Dan itu Allah menceritakan tentang Firaun. Kan? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Neraka api itu dibakar untuk Firaun dan juga keluarganya dalam kubur lagi. Dan akhirat besok akan difirmankan kepadanya, dikatakan kepadanya, diperintah kepadanya, campaklah Firaun dan juga keluarganya, pengikut-pengikutnya dalam azab yang paling pedih. Ini adalah bukti bahawa azab kubur itu memang benar-benar ada. Itu sebab kita berdoa kepada Allah sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya mazna? Lail latif. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, azab jahannam. Wa min azabil qabri, azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah iaitu cubaan, ujian, kedatangan Masih Dajjal. Kalau umur panjang berjumpa dengan fitnah ini sangatlah bahaya tuan-tuan. Ujian yang datang pada waktu itu. Baik. Perkara kedua yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat husnul khatimah selepas keimanan yang mantap kepada Allah, yang diperkuatkan, disuburkan dengan ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya, Zainal Asmahani, iaitu yang kedua adalah istiqamah. So itu Allah menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 30-31. Dengar baik ayat ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apa maksudnya? Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah melakukan kebaikan, maka akan turun kepada mereka malaikat. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa sedih, gembiralah kamu dengan syurga dijanjikan untuk kamu. Kamilah pembantu-pembantu kamu dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Bagi kamu segala yang kamu kehendaki di dunia, bagi apa yang dikehendaki oleh kamu, dan bagi kamu apa saja yang kamu minta kepada Allah Taala. Jadi ini merupakan satu jaminan Allah terhadap orang yang istiqamah itu akan mendapat perlindungan daripada ini. Ya Allah, masa nak mati lagi malaikat dah datang berikan ketenangan. Oh fulan, tahanlah sikit sakitnya ya. Kau kembali kepada Tuhan yang penyayang, yang kau rindui zaman ni. Jumpa dengan orang yang kau kasihi, kau akan masuk dalam syurga. Rasa sakit ini memang kena rasa. Nabi pernah bersabda bahawa kalaulah sakaratul maut itu tidak dirasai oleh seseorang, maka tentu Allah akan selamatkan Sa'ad bin Mu'az dahulu kerana imannya yang mantap kepada Allah. Tapi dia pun terasa juga sakaratul maut, dan juga seksa kubur, dan juga himpitan kubur. Inna lil qabri dhaghta law naja ahadukum la naja Sa'ad. Bahawa dalam kubur nanti akan ada satu himpitan. Tapi himpitan untuk orang beriman itu, kata Nabi, untuk orang seperti Sa'ad itu seperti himpitan pelukan seorang ibu yang merindui anaknya selepas lama tak berjumpa. Ala inna lil mauti sakarat. Sungguhnya mati itu memiliki sakarat ni. Menghayati Khalil ya. Jadi kata para ulama macam Mujahid, As-Suddi, Zaid bin Aslam, bahawa tatanazzalu alaihim malaikatu itu berarti ketika nak mati malaikat akan datang berjumpa. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu. Jangan kamu rasa sedih. Takut pada benda yang akan datang, sedih pada benda yang telah lalu. Jadi orang yang istiqamah, Allah akan beri nikmat kepadanya, tidak ada rasa takut pada benda yang belum berlaku, dan tidak berasa sedih terhadap kesempatan yang luput daripadanya. Kalaulah kita ada kualiti seperti ini, kita akan jadi orang paling bahagia dalam hidup kita. Nak buat apa risau benda belum berlaku? Buat yang terbaik. Kalau hujan turun juga, nak buat macam mana? Dan benda yang telah berlaku itu bukan kita boleh reverse ke belakang balik semula. Kita bukan si kafir yang berfikir untuk kembali baiki apa-apa yang kurang dalam kehidupan mereka. Buat cerita tentang time travel, pulang balik semula, baiki. Akhirnya tak ada apa yang boleh dibaiki pun sebenarnya, sebab semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik, orang beriman, orang yang istiqamah, dia akan mati dalam husnul khatimah. Sebab yang ketiga, baik, yang ketiga, fi'lul abdi ma yu'adhu bihi, iaitu melakukan satu benda yang telah disuruh oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 66-68, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum
walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima. Itu kita membuat satu benda yang telah diperintahkan oleh Allah Taala. Buat saja apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, maka orang itu akan mati dalam husnul khatimah. Yang keempat, al-hifaz ala salah, menjaga salat juga akan menyebabkan seorang itu mati dalam husnul khatimah. Kenapa tuan-tuan? Maka dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah menceritakan, man sarahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haythu nadi minha bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhlif fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatahhar fa yuhsinu at-tahur thumma ya'madu ila al-masjid من هذه المساجد إلى كتب الله له بكل خطوة يخطوها سنة ويرفعه بها درجة ويهوط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلى منافق معلوم نفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. Bahawa kita ni jaga salat berjemaah pula. Tak boleh nak buat dekat masjid buat kat pejabat. Baiki diri kita dalam konteks salat berjemaah ini. Kerana dalam hadis mengatakan Allah berpesan, siapa yang nak jumpa Allah di akhirat dalam keadaan Allah gembira berjumpa dengannya, maka jagalah salat. Maka jagalah salat itu bila kamu dengar azan dikumandangkan, pergi salat. Kerana itu merupakan satu sunan al-huda. Sunan al-huda maknanya jalan-jalan dalam hidayah kepada Allah, menguatkan iman. Pergi salat langkah itu boleh menghapuskan dosa, meninggikan darjat dan juga memberi pahala. Setiap langkah yang dilalui. Kalau kita ini jauh masjid surau, kita naik kereta, maka adalah caranya Allah Ta'ala beri pada kita nikmat, beri pada kita balasan, ketinggian darjat, penghapusan dosa, menerusi apa sahaja pengangkutan yang kita pergi ke masjid, berpandu kepada hadis ini. Apabila seorang mengambil wuduk di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka Allah menjadikan setiap langkah itu baginya yakhtuha hasanah wa yarfa'u biha darajah, tinggikan satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Tengok, satu hasanah dihapuskan satu sayyi'ah, tinggikan darjat pula. Tiga perkara tahu, bukan hapus dosa dengan bagi pahala je, tinggikan darjat pula. Kemudian apa lagi nyatakan Nabi SAW, zaman kami dulu, kata Abdullah bin Amr, orang yang tak pergi ke masjid untuk salat berjemaah ni, kami tahu dia merupakan seorang munafik. Illa munafik ma'lumun nifaq. Tuan yang boleh sekalian, kita ni kalau tak boleh nak pergi ke masjid lima waktu, targetlah waktu tertentu. Jangan kita buat satu perumahan, kita buat tak kenal je orang keliling kita, padahal besok mati ke apa benda ke, orang itu yang akan menguruskan kita, tahu. Kadang-kadang ayat yang digunakan di masjid itu patut juga, walaupun kasar. Sembahyanglah anda sebelum anda disembahyangkan. Nanti dia orang kata pula kasar benar ayat ni. Yalah, kalau cakap lembut-lembut tak faham. Tuan-tuan dimiliki Allah sekalian, ini adalah perkara yang penting untuk kita lakukan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang laki pergi salat di masjid, di surau. Kalau kita kat pejabat waktu ofis, sembahyang berjemaah di ofis, Nursiliyah Saleh, Kasir Zainul Zainab Idris. Yang kelima, perkara yang menyebabkan orang termati dalam husnul khatimah adalah fi'l ta'at wa tarku sayyi'at. Buat perkara ta'at, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi yang keenam, husnul ikhtiyar rafiq, pilih teman yang baik. Saya nak ringkaskan, masa dah amat mencemburi kita, tapi bodoh sukus kan. Hendaklah pilih kawan yang baik. Kerana hadis mengatakan, hadis saya rajul abini khalilihi falyanzur ahadukum ila ma yukhalil. Orang itu berada agama temannya, maka lihatlah teman siapa kamu punya teman yang sebenarnya. Anak-anak kita pergi sekolah asrama, pasti kan tahu kawan dengan orang yang betul. Bukan kawan mentang-mentang dia datuk, anak tu mesti kawan datuk, datuk si kawan datuk si. Dunia dah jadi macam tu. Jangan nak kawan dengan orang yang baik, orang yang saleh. Macam mana saleh tu ya? Dia pergi semayang, berjemaah, jaga waktu, suruh awal bangun, tak pernah cakap bohong, kerja rumah buat. Contohlah tuan-tuan, jemputlah kawan-kawan pada anak kita datang ke rumah, baru kita kenal anak kita apa true colour dia kan tuan-tuan. Kita penting sangat tahu Lagi berikutnya, kata Imam Ghazali, mujalasatul haris wa mukhalatatuhu tuharikul hirs. Kata Imam Ghazali, Ihya-Ulumuddin, kata-kata yang sangat baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang cenderung melakukan taat, kecenderungan melakukan taat itu akan menyuntik semangat dalam diri kita. Riwayah Sulaiman sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang yang buruk perangannya, dia akan menyuntik keburukan itu dalam diri kita untuk kita turut melakukannya.
Pertama kali tengok orang isap rokok, lepas tu melekat kat baju, tak apa kot. Lepas tu kawan cakap pula, kau tahu tak, persen orang yang mati kena kanser, lung cancer ni sebenarnya banyak yang bukan orang isap rokok. Dah terpercaya pula, dah tak pasal-pasal ikut isap rokok pula. Pengaruh besar tau kawan-kawan ni, jangan main tuan-tuan. Ya. Baik, kita baca fatwa para ulama, kebanyakan para ulama Islam mengatakan rokok itu haram. Senang cerita tuan-tuan. Ya, Salih Abdul Aziz, tak payahlah nak dalil cerita lagi. Kerana kullu ma sabata fi syar'i dararuhu sabata fi syar'i tahrimu. Apa sahaja yang perbuatan buktikan dia beri kemudaratan, maka Islam mengharamkannya. Yalah, kau isap rokok tu tak bahaya pada kau, tapi apa terjadi pada orang keliling kau? Cek pula macam tu. Betul tak? Ada orang dalam kereta isap rokok tak menyabar dekat platform dekat masjid tu, dekat anjung masjid lagi dia keluar rokok. Tak tahan sangat nak isap rokok. Pergilah jauh-jauh dia isap rokok. Marah aku geram. Saya Zain Al-Kahf, barakallahu fikum. Yang ketujuh, perkara yang menyebabkan orang mati dalam taat tuan-tuan, al-mudawamatu ala ibadatillah. Rajin memiliki ibadah kepada Allah. Mudawamah ni makna istimrar. Buat satu benda tu konsisten, macam istiqamah dia lah. Yang paling bagus sekali kalau kita ni siapkan satu diary untuk kita dekat phone kita, ingatkan hari ni baca Quran 20 ayat, contohnya baca 30 contoh. Duha kau pun nak buat, ada jadual dia. Jadual hidup orang beriman ni, table dia. Apa yang belum buat minggu ni dia tak sedekah, dah capai tak sedekah sebanyak RM10 contohnya. Macam tu Syarifah Azwan, barakallahu fikum. Baik. Lagi yang ke-8, perkara yang boleh menyebabkan seorang itu mati dalam taat adalah tajaddud taubah. Sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu. Walladzina idza fa'alu fahijatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang melakukan maksiat dekat bertaubat kepada Allah, inilah orang yang dapat mati dalam husnul khatimah. Jangan tangguh-tangguh tau, seperti yang kita ibaratkan tadi. Apa jadi kat cermin kereta kita kalau kita biarkan dia berlumpur? Tentulah bahaya kan. Kita kena basuh, kena sentak. Kadang-kadang wiper pun tak boleh digunakan. Diorang beli ayam kat rumah, datang ayam berak dekat atas cermin kereta, dah tak nampak. Kena bersihkan dengan debu, dengan apa semua. Begitulah hati bila dia tidak bertaubat, maka dia ditutupi dengan nuqtatus sauda, titik hitam. Titik hitam itu akan kekal padanya sampailah orang itu bertaubat kepada Allah, barulah diluput daripadanya, barulah lupuskan, barulah dikikiskan daripada cermin hatinya tadi. Kata Imam Qurtubi, fala yab'ud fi karamillahi idza sahat taubatul abdi an yadha makana kulli sayyi'atin hasanah. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kenapa dalam ayat ini menyuruh kita sentiasa tajaddud taubah, tajdid, maknanya memperbaharui taubat selalu. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya terhadap ayat ni tadi, ayat 133 surah Ali Imran ni tadi, beliau berkata bahawa kerana kepemurahan Allah itu menyebabkan taubat yang sahih, yang menepati syarat-syaratnya, maka Allah akan gantikan setiap dosa itu dengan pahala. Nampak tuan-tuan? Kita kalau berurusan dengan GLC ke ataupun apa-apa syarikat badan tempatan dia kan, tak kira apa-apa lah, tak payah sebut nama lah. Katalah bil yang dikeluarkan untuk kita sebanyak RM700 bulan itu, kita pun tersilap bayar, tertekan RM7,000. Apa tuan-tuan dapat? Orang kerja kat MNC tengah hari ni yang belum masuk office ni, apa yang tuan-tuan bagi kepada kami untuk bayar lebih? Pernah berlaku pada saya. Terklik satu lagi zero, patutnya bil adalah bila apa-apa lah tuan-tuan, patutnya RM300, tertekan RM3,000. Kau RM3,000, maka bil tu pun jalan RM3,000. Maka bulan-bulan berikutnya kita pun tanya, saya terbayar terlebih ni, boleh tak pulang mana hidup saya? Boleh tak pulang tuan? Boleh, tapi susahnya, birokrasinya banyak betul. Mungkin bulan-bulan baru dapat pulang balik semua duit tu. Lebih-lebih pun dia akan tulis negatif. Negatif, katalah terbayar RM3,000 kan, bulan berikutnya RM300 lagi kan, betul lah. Tadi dah bayar negatif RM2,400, negatif RM2,000. Dia tak akan minus maknanya tanda itulah terlebih banyak. Tapi di sisi Allah tuan-tuan bertaubat kepada Allah SWT, Allah bukan saja menghapuskan kekurangan, Allah tambah pula dengan kebaikan. Macam tu. Yang manusia tak. Manusia kata bayar lebih, kasar bahasa Melaka lah, tak kau lah, siapa suruh bayar lebih. Tapi kalau kita tak bayar, nanti dia datang mesej macam-macam.
Sila ambil segera, bayar action segera, tak tindakan undang kan dikenakan, macam-macam ayat dia. Kita bayar lebih, tak ada pula keluar surat terima kasih tahniah bayar lebih kami banyak duit bulan ni kami dapat, tak ada pula macam tu. Kenapa tuan ini lakukan? Tapi dengan Allah Ta'ala begitu, bukan begitu. Dengan Allah Ta'ala kita bertaubat kepada Allah, bukan saja dosa kita dihapuskan, malah digantikan tempat itu dengan taat. Dia nak ya, baik. Ada banyak lagi tuan-tuan, yang ke-9 saya nak sebut, yang terakhir pada tengah ini ada banyak lagi, nanti kita sambung yang lain ni. Bila ada peluang insya-Allah kita sambung lain. Yang ke-9, perkara yang menyebabkan mati dalam husnul khatimah adalah al-ihtimam bi salahil qalbi. Hendaklah kita ambil berat masalah hati, jangan buruk sangka dengan Allah, jangan pertikaikan apa yang Allah telah jadikan. Bila Allah beri pada seorang kekayaan, kita bersyukur kepada Allah melihat dia kaya. Sekurang-kurangnya dia tak susahkan kita. Betul tak adik-beradik? Tengok adik-beradik kita, abang kita dulu kerja susah sangat, punya duit pun banyak kat orang. Maka anak-anaknya belajar universiti, semua bekerja jadi PTD, jadi engineer, jadi apa, 10 orang semua masuk universiti. Kita senanti tak? Senantilah. Tengok dia berjaya anak-anak dia kan. Allah syukurnya dulu abang susah sangat, dulu pinjam dia orang, ambil pulang balik hutang. Contohlah. Patutnya kita bersyukur melihat orang berjaya. Jangan ada perasaan dalam hati kita sikit merasa dengki kepada dia. Kalau kita tengok dia berjaya dengan konteks-konteks itu, anaknya ke ataupun di bisnes jadi ke, dulu meniaga selmak, sekarang ada restoran besar, ada kerja pula, pekerja sampai 50 orang, ramai tu. Maka kita pun nak jadi macam dia, tak apa, doa lah. Allahumma atini mithlahu, Allahumma atini mithlahu. Ya Allah, berilah kepada aku seperti yang kau beri kepada dia. Tuan-tuan tengok ini kata bekas pengurusi satu GSC besar di Malaysia, Allah yang meninggal dunia dah. Yang moga jadi jariah atas apa yang dia tulis dalam buku Jihad Bisnes, Tan Sri Ali Hashim. Allah beri kepadanya kedudukan tinggi, si Allah jariahnya yang banyak. Dia tulis dalam bukunya Jihad Bisnes. Bagus lah tuan-tuan baca buku. Contoh orang berniaga, dia berniaga, dia akan climbing, naik, waktu pandemik jatuh, naik balik semula. Skrip dia memang tak ada, kena buat sendiri. Belajar MBA pun dalam business admin pun belum tentu boleh run business dengan successfully kan. Kerana bukan urusan duit dia, urusan manusia lagi, jaga klien lagi, macam-macam hal. Maka dia berniaga jatuh naik, tiba-tiba dapat satu peluang, terus naik dan tak berhenti, naik. Betul kan? Masa dia start dulu gaji dia lama ambil 500 saja, tu ambil 2005. Pandemik dia potong gaji dia sendiri, pakai kereta buruk-buruk. Lepas pandemik bosan lagi tak berhenti, tiba-tiba strike satu peluang. Sekarang pendapatan dia sebulan gaji dia 50,000. Kawan dia dulu yang dulu mula berpeluang pengarah dan skim kerajaan kan, skill 41, 54 macam tu lah, naik sampai yang paling tinggi apa dia panggil apa? Jusasi Jusadi tinggi lah tu. Dah berapa gajinya? Katalah 100,000, katalah tuan-tuan, contoh tu campur-campur lawan ni. Yang orang berniaga ni tak berhenti. Dia 10,000, 70,000, lepas tu dia okey lagi, dia ambil 100,000. Orang yang kerja jadi ketua pengarah ni, hari ni dia akan pencen, dapatlah separuh daripada pendapatannya. Nampak tuan-tuan? Begitulah dunia. Kita nak pelik buat apa? Ya, setiap orang diberikan oleh Allah dengan ikut ilmu Allah. Jadi buat apa kita nak dengki? Kalau kita merasakan orang itu berjaya dalam apa yang dia buat, doalah kepada Allah, Allahumma atini mithlahu. Ya Allah, berilah aku apa yang kau beri kepada dia. Walaupun aku dah tak mampu, umur dah 65, dah pencen macam ni, tak mampu nak berniaga macam dia, bagi anak aku berjaya macam dia. Iza Ma'mur. Ya, macam tu sifat kehidupan. Jangan ada sikit pun nanti kita meragui, kenapa Allah tak bagi pada aku, kenapa bagi kat dia. Kerana itu menunjukkan kepada kita tentang kejahilan diri kita, kerosakan akidah kita, buruk sangkanya kita kepada Tuhan kita, kerana kita menyangkakan apa yang Allah beri pada dia tersilap. Patut bagi kat aku. Jangan ada perasaan macam tu tuan-tuan ya. Jadi ini dipanggil sebagai sebab yang ke-9 yang saya nyatakan tadi, betulkan hati balik semula, teropong hati balik semula ya. Kita menjaga hati manusia keliling kita, PRK dari Syifa. Jangan lupa betulkan GPS dalam hati diri kita sendiri sebenarnya. Itu sebab antara doa Nabi SAW ya, yang kita boleh amalkan tuan, tengah ini saya ijazah kepada tuan. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Saya dah ajar doa ni tuan, maksud dia Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah cukupkan ilmu aku, wa zayyinni bil hilmi, hiasilah akhlak aku, baikilah sifat tabiat dia aku, wa karimni bit taqwa, ataupun wa akrimni bit taqwa, mudahkan aku dengan ketakwaan,
Dan yang akhir sekali, wajamilni bil afiyah, cantikkan kejadian aku, cantikkan kejadian kesihatan aku, jauhkan aku dari penyakit-penyakit bahaya. Ini antara doa Nabi kita. Doa ni saya yakin Ummu Fatih telah pun ajar kita, tulis untuk kita dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Bagi tuan-tuan yang belum join, jom join sahabat Ustaz Hazan Telegram. Kat situ ada nota-nota yang padat dicatat, dan juga doa-doa yang kita pelajari. Lengkapnya tulisan itu cuma batuk dan juga tersasul saja yang tidak dicatat. Yang lain habis dicatat. Allah Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Ummu Fatih. Join kami di sahabat Ustaz Hazan Telegram. Itu ada banyak petua, doa, fakta yang disampaikan. Moga-moga manfaat untuk kita tengah hari ini. Salihah bin Aziz, Umi Majid, terima kasih semua. Nanti kita bincang lagi, ada banyak perkara yang boleh membantu seorang untuk buat persiapan sebelum kematian, agar akhirnya innamal a'malu bil khawatim. Semoga hujung hidup kita dalam kebaikan kepada Allah. Terima kasih Janayah. Al-Wasalam Izam Ma'amur. Barakallahu fikum. Jangan lupa doa tadi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa karimni bit taqwa wa tukun wa akrimi bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Amalkan doa ni Sabi Zarikin. Barakallahu fikum Ustaz Sabi Zarikin, Cik Mazna. Baik, jumpa lagi dalam waktu yang lain. Terima kasih atas cadangan yang diberikan untuk menyampaikan kuliah yang penting ni. Sangat baik untuk kita hadamkan, kita fahamkan, kita amalkan. Terima kasih. Thank you Ustaz kepada saya juga. Tak terbalas jasa kalian semua. Ini Allah saja yang boleh bagi kebaikan-kebaikan, keafiatan, kesihatan buat tuan-tuan semua. Bidah mungkin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimin salaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa bagi tuan yang minat untuk menaikkan ibadah umrah bersama Hazan Travel, segera daftar. Ada tempat sangat terbatas sekarang, tiket pun naik, tak menentu harganya. Join kami ke program umrah bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian, tafsiran Quran dan sebagainya. Join kami, ada berapa je tempat, limited seat yang tinggal untuk program kita bulan 11, bulan 12. Segera daftar apa banyak tempat yang tinggal. Join kami. Dari samping itu, tuan-tuan yang minat untuk dapatkan kurma, dapatkan awet sauda daripada Hazan Travel, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Join kami sahabat Ustaz Hazan untuk mengetahui perkara-perkara yang lebih lanjut tentang apa-apa kebaikan yang ada bersama kami, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih kepada setia semua. Bagi mereka yang belum menaikkan salat Fardhu Zuhur, ayo tunaikan sekarang. Bagi mereka yang telah menunaikannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.